Salam sejahtera semua. Saya Encik Siwa dan saya merupakan seorang guru tadika di salah sebuah tadika yang beroperasi di Lembah Kelang. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang satu topik yang sangat berguna kepada pihak prasekolah dan juga komuniti setempat. Topik yang saya pilih pada hari ini ialah faedah yang dapat diberikan oleh komuniti kepada prasekolah dalam penglibatan aktif mereka di prasekolah. Saya berharap topik serta isi-isi yang akan diberikan oleh saya akan memberi manfaat kepada para prasekolah dan juga komuniti setempat. Seterusnya, komuniti. Siapakah itu komuniti? Apabila kita bercakap tentang komuniti, saya akan menuding jari ke arah 3 golongan masyarakat. Ibu bapa, saudara dan juga penduduk setempat. Ibu bapa dan saudara merupakan saudara terdekat dan saudara yang paling rapat kepada kanak-kanak yang belajar di sebuah tadika tertentu. Ibu bapa dan saudara mara. Saudara mara bermaksud datuk, nenek, abang, pakcik, makcik. Mereka semua dipanggil saudara mara. Tak salah ibu bapa dan saudara mara melibatkan diri mereka di prasekolah yang akan memberi banyak faedah kepada prasekolah tersebut dan juga anak-anak mereka sendiri. Ibu bapa serta saudara mara mesti melibatkan diri dalam pertumbuhan kanak-kanak. Pertumbuhan kanak-kanak bermaksud dari segi pelajaran, dari segi disiplin, dari segi kelakuan. Ibu bapa serta saudara mara mesti meneguhkan pertumbuhan kanak-kanak dengan memberi pertolongan kepada para cikgu-cikgu di prasekolah. Mereka iaitu ibu bapa dan juga saudara mara mesti mengambil berat tentang anak-anak mereka supaya mereka dapat memahami dan memberi tindak balas kepada guru tadika semasa mereka mengajar kanak-kanak tersebut di tadika. Ibu bapa serta saudara mara mesti memberi sokongan padu kepada kanak-kanak tersebut. Bukan saja kepada kanak-kanak, mereka juga mesti memberi sokongan mereka kepada para pihak prasekolah. Bagaimana mereka memberi sokongan? Sokongan mereka adalah, pertama, sebagai ibu bapa, mereka mesti mengenali kurikulum yang diajar di tadika. Yang kedua, mereka mesti mengenali semua guru-guru yang ajar di tadika. Jangan menjadi ibu bapa yang hantar anak pada sebelah pagi dan mengambil anak anda pada sebelah petang. Anda tidak mengenali guru-guru di tadika. Anda langsung tidak mengenali tentang kurikulum yang sedang diajar di tadika. Itu adalah salah. Sebagai ibu bapa ataupun sebagai saudara, anda mesti faham tentang kurikulum tadika. Anda mesti kenal semua guru-guru tadika supaya anda boleh menolong anak anda sendiri dalam pertumbuhan mereka dalam pelajaran ataupun dalam kehidupan. Apabila anda berbuat demikian secara tidak langsung, anda memberi faedah ataupun manfaat kepada tadika tersebut ataupun prasekolah tersebut. Selain daripada itu, sebagai ibu bapa, sebagai saudara, sebagai komuniti yang paling terdekat dengan kanak-kanak yang belajar di tadika tersebut, anda bolehlah mengatur program-program yang bersesuaian untuk kanak-kanak di tadika tersebut. Kebanyakan daripada ibu bapa adalah intelektual.
Mereka ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang doktor, ada yang menjadi seorang peguam. Selain daripada anda bekerja, anda boleh menolong tadika yang anak anda belajar dengan mengaturkan program yang akan memberi faedah dan manfaat kepada prasekolah, kepada guru-guru serta ibu bapa yang lain dan juga anak anda sendiri. So ini adalah beberapa isi tentang ibu bapa dan tadika. So apa yang saya ingin sampaikan adalah gabungan bersama pihak tadika bersama ibu bapa amat penting. Bukan saja ia memberi faedah kepada pihak tadika, ia turut memberi faedah kepada ibu bapa serta anak-anak mereka. Okey, seterusnya saya akan bercakap tentang penduduk setempat. Kebiasaannya sebuah prasekolah ataupun sebuah tadika akan beroperasi di taman perumahan yang dikelilingi oleh penduduk setempat. Penduduk setempat merupakan komuniti yang paling terdekat dan komuniti yang hari-hari sentiasa melihat tadika anda. Apa salahnya komuniti tersebut, iaitu penduduk setempat memberi pertolongan ataupun memberikan faedah kepada prasekolah yang berada di tempat perumahan, kawasan perumahan mereka. Pertama, tenaga kerja boleh diberikan oleh penduduk setempat. Mereka boleh datang secara sukarela untuk menolong jika berlaku apa-apa program di tadika. Misal kata ibu bapa telah menyediakan sebuah program, penduduk setempat boleh memberikan tenaga kerja untuk mengaturkan aktiviti-aktiviti tersebut. Tak salah. Anda adalah komuniti yang sangat berguna. Anda merupakan komuniti jiran yang paling terdekat untuk tadika tersebut. Tak salah anda memberi tenaga kerja. Anda boleh menyediakan ruang, anda boleh menyediakan peralatan, tak salah. Sebab tenaga kerja penduduk tidak dibazirkan. Ia diberikan kepada tadika sebagai faedah yang amat berguna kepada mereka. Penduduk mesti faham bahawa tadika merupakan titik permulaan seorang kanak-kanak. Di situlah mereka belajar semua. Bukan saja penduduk, ibu bapa juga boleh memberikan tenaga kerja mereka. Seterusnya, mereka boleh menyumbang. Mereka menyumbang kepada aktiviti-aktiviti yang berlaku di tadika. Saya bercakap tentang rakyat ataupun penduduk setempat. Mereka boleh menyumbangkan peralatan, mereka boleh menyumbangkan makanan, mereka boleh menyumbangkan masa yang akan memberi banyak faedah kepada pihak prasekolah. Bukan itu saja, pihak sekolah ataupun pihak prasekolah akan memberikan penghormatan yang amat tinggi. Mereka akan menunjukkan penghormatan yang amat tinggi terhadap penduduk-penduduk tersebut. Seterusnya, tidak salah penduduk setempat menjadi pengawal. Saya tak cakap pengawal itu anda kena berdiri di luar tadika sepanjang masa. Bukan begitu. Anda boleh menjaga tadika tersebut jika anda ada masa. Bila anda menutup pintu pagar anda pada waktu malam, tolong pandang ke arah tadika tersebut. Tak salah.
pandang ke arah tadika tersebut dan memastikan tidak ada sebarang pencerobohan, tidak ada sebarang kerosakan di tadika tersebut. Tak salah bila kita berbuat demikian. Ia akan memberikan banyak faedah. Keselamatan. Jika anda ternampak satu golongan remaja sedang lepak di depan tadika, kemungkinan besar mereka sedang meminum arak, membuat bising. Mungkin tadika tersebut mempunyai guru-guru perempuan sahaja. Anda sebagai jiran boleh menegur remaja-remaja tersebut, tak salah. Kalau anda tak boleh menegur, boleh anda juga berhak menelefon pihak polis. Itu akan menjadi satu pertolongan besar kepada pihak tadika. Dan pihak tadika juga akan menerima faedah. Faedah seperti mereka rasa selamat. Mereka akan sentiasa rasa selamat. Mereka boleh menyambung kerja mengajar dengan memfokuskan 100% terhadap kanak-kanak tanpa berfikir apa-apa negatif yang sedang berlaku di luar. Maka komuniti yang saya bercakap tentang 3 komuniti, ibu bapa, saudara dan juga penduduk, mereka sentiasa mempunyai apa kita panggil sesuatu yang patut diberikan kepada tadika yang anak mereka belajar, tadika yang berada di kawasan setempat di mana mereka tinggal. Janganlah anggap tadika sentiasa bising. Jangan cakap tadika adalah tempat yang sangat bising. Kanak-kanak berjerit, kanak-kanak berlari, kanak-kanak menyanyi dengan kuat. Salah. Tadika ataupun prasekolah adalah tempat di mana anak anda belajar untuk memulakan kehidupan dengan betul. Mereka belajar, mereka mengenali huruf, mengenali nombor. Mereka ada yang tidak boleh bercakap, mereka belajar bercakap di tadika, di prasekolah. Maka prasekolah merupakan tempat yang sangat-sangat penting kepada kanak-kanak. Dan sebagai komuniti yang amat berguna, mereka mesti faham tentang kebaikan-kebaikan tadika dan memberikan penglibatan aktif mereka supaya secara tidak langsung ataupun secara langsung memberikan faedah tertentu kepada tadika tersebut. Itu sahaja ucapan dan isi-isi saya tentang tajuk pada hari ini, dan saya berharap tajuk dan isi-isi ini memberikan sedikit idea dan sedikit manfaat kepada anda yang menonton. Sekian, terima kasih.